Saya kat dalam 5-6 kilo lah. Lebih kurang lah 5-6 kilo. Semalam berapa? Oh, dapat juga. Akhirnya. Sifo, terima kasih banyak-banyak. Guys, arah mai teh. Oi, mana teh? Dalam tu. Tunggu. Dua-dua sama, gandeng dua. Dimulakan. Dengan ikan. Wah, besarnya. Kita lihat ada sampai 8 atau tidak. Kita tarik. Mancing semua pukul satu kapal je penting. Aksi Ikan Malaysia masih meneruskan perjalanannya ke sebelah timur Laut Pulau Tiga, kali ini berdekatan dengan Takat Jepun. Takat yang berada dalam bahagian Laut Sulu ini menganjur terus ke perairan negara jiran Filipina. Menurut pemancing-pemancing tempatan, ikan-ikan di kawasan ini terdiri daripada ikan pemangsa dan mempunyai saiz yang agak mega juga. Takat Jepun memang popular di Sabah ini. Kebanyakan pemancing memilih untuk berlepas dari jeti Kota Kinabalu sahaja. Walau perjalanannya agak jauh, mengambil masa 8 hingga 9 jam perjalanan berbanding terus melalui jeti di daerah Kudat. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Takat atau Lubuk Jepun mendapat namanya daripada kapal-kapal karam yang kononnya terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Ada juga mengatakan ia cuma sekadar nama yang diambil daripada sebuah kapal milik Jepun yang menjadikan tempat tersebut sebagai bahan penyelidikan ikan-ikan tuna. Sejauh manakah kebenaran ini, ia masih belum terbukti. Walaupun jarak perjalanan di antara Pulau Banggi dan Takat Jepun agak dekat, namun pertemuan dua arus iaitu arus Laut Cina Selatan dan arus Laut Sulu telah membuat arus gelombang yang agak kuat juga. Kepada pemancing-pemancing, semua ini harus ditempuhi kerana bukan lautan dalam namanya kalau tidak bergelora. Pagi-pagi lagi tukang masak sibuk menyediakan juadah. Sedang sibuk memasak di bahagian belakang bot, tiba-tiba pancingan Tony dan Jai diratah keras. Kabut tali pancingan mereka akibat asakan ikan-ikan kerana kebetulan kedudukan Jai dan Tony begitu dekat di antara satu sama lain. Simpulan itu memang membuat keadaan di bahagian belakang agak serabut juga. Namun kerana pengalaman yang tinggi dan akhirnya Jai dan Tony berjaya juga menaikkan ikan-ikan tersebut, iaitu ikan kerapu merah yang lebih dikenali sebagai Chinaman. Ikan ini amat sukar dinaikkan dan amat sukar didapati lebih-lebih lagi di Takat Jepun ini. Tali kekuatan 60 pound PE3 dan menggunakan kekili mesin berjaya menundukkan ikan-ikan ini. Ikan paling mahal ni Cina. Macam mana? Kadang-kadang pancing dia orang kata 80% nasib lah. 20% tu skill lah. Hari ni nasib dia baik kan. Tidak sampai beberapa minit mereka meraihkan kejayaan ini, Datuk Tia yang dari tadi hanya memerhatikan gelagat mereka tiba-tiba terpaku apabila pancingannya yang sunyi dari getuan disentap ganas dari dasar laut.
Agak cemas juga beliau, tapi dengan cermat memacu kekilinya dengan hati-hati. Hanya menggunakan umpan basung dan perambut 2 mata ini dengan kekuatan joran PE3 dan tali 70 paun, akhirnya berjaya menjinakkan spesies ikan yang sama, iaitu ikan kerapu merah, China Man. Bersorak kegembiraan beliau kerana hasil tangkapan peribadinya seberat 7.8 kg adalah rekod peribadi beliau yang terbesar dan berjaya didaratkan dengan bergaya. Saya kat dalam 5-6 kilo lah. Lebih kurang kan, 5-6 kilo. Semalam kerapu. Oh, dapat juga. Seafood, terima kasih banyak-banyak. Aksi ikan Malaysia. Ini merupakan hasil tangkapan pada hari kedua. Kalau mengikut tekong, ikan merah Cina dia panggil lah. Bukan senang nak tangkap. Dia datang pun setahun sekali. Dia bermusim dia. So hari ini mana yang duduk sebelah belakang ni nasib dia baik sikit lah. Ketika masih merayakan tangkapan ikan-ikan merah China Man yang kebetulan sering berkeliaran berkumpulan, Zainal terkejut cemas bila desiran kekili mesinnya pula diragut dan kabut seketika tali pancingannya dengan si boy. Bertarung dengan agak lama, akhirnya seekor belut atau murid eel seberat 4 kg naik ke permukaan, tewas di tangan Zainal. Ini ya bahaya dia pada gigit. Hai, geli banyak, takut banyak. Sama macam Datuk punya ni. Seperti tiada kesudahan di awal pagi ini, Jai membuat seisi bot kecoh Sama macam Datuk dan punya ni. suasana kelam kabut bila pancingannya Tak larat. menggunakan 2 perambut disambar ikan. Larian ikan yang 10 agak kilo ni. keras di dasar cukup membuat beliau kenali. Dengan kekuatan tali 60 paun, kekuatan joran PE4, akhirnya ikan merah China Man seberat 7.2 kg dan seekor tungkol berjaya didaratkan. Tengok tu, suasana kecoh berterusan. Tekong mengubah haluan lagi, kali ini lebih ke timur laut. Sebaik melakukan sauh, serangan bertali arus, ikan-ikan krisi pula tercetus. Anak-anak ikan krisi dijadikan umpan hidup, manakala yang bersaiz sederhana dijadikan sajian makan tengah hari. Pemancing-pemancing terus memantapkan peranan mereka. Di kedalaman 110 meter merupakan kediaman krisi-krisi ini. Di kiri kanan bahagian depan bot menerima asakan ikan-ikan ini. Tekong bot yang dari tadi beraksi menaikkan ikan-ikan krisi tiba-tiba berasa sedikit kelainan pada tentangan dan lenturan pancingnya. Dengan cermat, beliau menggarau kekilinya, akhirnya seekor cucupak seberat 3 kg berjaya didaratkan. Nak cari jackpot lagi. Tengah berusaha. Sekarang ni cari yang besar lagi.
Boy yang duduk di sebelah kanan juga diganggu dengan ketuan ikan-ikan krisi. Tali mata kailnya yang kabut dengan mata kail tekong akibat asakan ikan-ikan krisi ini pantas mengambil keputusan memutuskan tali dengan segera dan menyambung semula talinya dengan begitu mahir. Tanpa belengah, dia dan babanya bekerjasama menaikkan ikan krisi sebanyak yang mungkin. Pesta krisi lah nampaknya. Paduan kerjasama ini amat manis untuk dikongsi. Ketika bertungkus lumus menaikkan ikan-ikan yang dipancing, salah satu pancingan si Boy walaupun berjaya dinaikkan, ikan itu terlucut dari mata kailnya dan hanyut di bawah arus. Hampa juga anak muda ni. Tapi itulah hakikat dan itulah cabaran yang perlu beliau hadapi untuk menjadi nelayan moden. Makan tengah hari telah disediakan. Para pemancing berehat seketika menikmati juada. Tekong memberi isyaratnya untuk mengubah haluan. Namun sebanyak 2 kali mengubah haluan botnya, tiada juga getuan-getuan dari dasar. Agaknya ikan-ikan ini kurang menjamah umpan ketika waktu tengah hari. Dan ketika beliau mengubah haluan kali ketiga, barulah umpan-umpan diusir. Agak dalam tahun 1999, saya sudah mula membawa pelancong bawa pesta api memancing. Dari awal saya membawa memancing ni daripada Kota Kinabalu. Selepas daripada Kota Kinabalu, saya membawa bot dalam 5 tahun gitu. Saya pindah ke Kudat. Barulah sampai sekarang ni menetap sampai di Kudat. Kalau pada sebelah pagi, kebanyakan ikan-ikan terdiri daripada ikan-ikan krisi dan sebelah petang pula, ikan-ikan kerapu mudah dijinakkan. Asalkan bertarik arus, ikan-ikan kerapu daripada pelbagai spesies dapat dijinakkan oleh pemancing-pemancing ini. Kapas, dia kata. Dari bahagian depan bot hinggalah ke bahagian belakang bot, semuanya bergilir-gilir menaikkan ikan-ikan yang memakan umpan. Balik-balik. Aduh, pening kepala aku nak buka ni. Ni krisi. Dia tak besar. 1 kilo 2 kilo tapi dia punya tarik macam ikan lebek. Kuat. Oh, jangan patah. Oh. Oh, ini 8 kilo ni. Betul lah. Tony yang merehatkan badannya dari tadi menurunkan pancingannya apabila melihat kerancakan pemancing-pemancing lain. Tidak menunggu masa yang lama, kekilinya memberi isyarat dan ada mangsa telah menggigit umpannya. Dengan pantas kekili mesinnya menjalankan tugas. Dalam masa 4 minit, seekor alu-alu seberat 6 kg berjaya didaratkan. Oh, ini saya rasa sampai 8 kilo ni. Suasana mula berunsur reda. Langit sudah menunjukkan tanda bahawa sekejap lagi senja akan berlabuh. Pemancing-pancing ini masih setia menunggu pancingan masing-masing. Sekali-sekali digetu ikan-ikan kecil. Seperti yang diramal. Tak besar tapi dia tarik kuat. Ada yang mengena umpan, tidak kurang juga yang mengganggu umpan. Dikala masing-masing nelayan kerenah diganggu ikan-ikan kecil ini, tiba-tiba tanpa diduga pancingan si Tony direntap keras dan membuat kecoh di sisi bot. Bila tali pancingannya menguasai, kali ini kabut pula yang berlaku. Hampir terpaksa pemancing-pemancing lain menaikkan pancingan mereka kerana memberi laluan kepada Tony bertarung dengan spesies apakah gerangan yang berada di dasar itu.
Lebih kurang setengah jam dengan kekuatan tali hanya 60 pound, kekuatan pancing PE3 berambut 80 pound dan 100 pound dan kekeli mesin baterinya jenis drum multiplier dengan pengalaman yang baik mengemaskan karawannya. Akhirnya seekor pari seberat 36 kg berjaya didaratkan. Ini merupakan rekod terbesar dan terberat berjaya dinaikkan pada trip aksi ikan Malaysia kali ini. Semua pemancing meraihkan kejayaan Tony ini. Syabas Tony. Alhamdulillah tak ingat sangkut. And then bila win dia tekan. Baru dia berlilit, dia pusing satu kapal. Itu masalah besar sudah tu tadi. Nasib teamwork dapat naik. Selepas dari itu, aksi ikan mula berkurangan. Namun begitu, ada juga seorang dua daripada pemancing-pemancing ini menerima asakan keras dari dasar. Pada dasarnya, kerajinan juga memainkan peranan penting untuk menewaskan dan menaikkan seberapa banyak ikan-ikan ini. Kelebihan sudah tentu datang daripada pemancing-pemancing tegar dan yang berpengalaman. Dan sebolehnya, ia hendaklah dikongsi pengalaman itu bersama. Malam mula membuka tirai dan pemancing-pemancing ini terus dengan karawan masing-masing. Tanda-tanda kemunculan ikan-ikan tampak berkurangan. Puas dengan hasil pancingan masing-masing, gembira namun keletihan di wajah mereka jelas terpancar. Akhirnya Tekong mengambil keputusan untuk pulang ke destinasi, iaitu ke Kudat. Kepada pemancing tegar, I think Kudat tempatnya sangat menarik. Tempat kawasan yang kita lawati ini adalah merupakan kawasan sekitar Pulau Balambangan dan Pulau Bangi. Pulau Bangi. Di mana pada hari pertama dan hari kedua, hari pertama tu agak slow sikit, tapi hari kedua ikan banyak makan sebelah malam. Dan kita berbeza di Semenanjung. Siang malam boleh, tapi di sini malam saja. Kenangan pahit, masa tu saya kena ribut, enjin bermasalah. Waktu itu saya terpaksa berlabuh, membuang anchor, tunggu sehingga angin itu berhenti. Kemudian baru saya kata dengan saya punya orang-orang, jangan panik, kita steady. Selepas buat ribut, kita buat ini enjin, kapal semua sudah okey, barulah kita mula bertolak. Trip ni kali saya happy lah pasal hasil pun kira lumayan, and then semua pun satu hati mancing. Terbaik aksi ikan Malaysia, Sabah, Borneo. Aksi ikan Malaysia juga akan menutupkan tirainya. Jangan lupa untuk mengikuti aksi-aksi seterusnya pada episod yang akan datang. Lebih aksi, lebih dramatik di aksi ikan Malaysia musim ketiga, Jelajah Borneo.
Kepada penonton-penonton, kami tidak lupakan anda. Anda boleh menyertai kuis dengan menjawab 2 soalan yang dipaparkan. Jawapan yang betul akan menerima hadiah-hadiah menarik dari kami. Hantarkan jawapan-jawapan anda ke alamat berikut.